Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan hadis yang ketiga yang bertajuk Arkanul Islam wa Da'aimuhul Nizam, rukun Islam dan tunggak-tunggak asasnya. Nama saya Nur Ainul Mardia binti Nur Azman, nombor metrik 052224. Berdasarkan hadis An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 perkara, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa bulan Ramadan. Seterusnya kita pergi pula kepada ahamiyatuhu, iaitu kepentingan hadis. Poin yang pertama adalah hadisu azimun jiddan, iaitu yang bermaksud hadis yang sangat agung. Poin yang kedua, ahdun qawaidul Islam wa jawami'ul ahkam, yang bermaksud salah satu kaedah Islam dan penghimpunan hukum hakam. Poin yang ketiga, ma'rifatuddin wa ma ya'tamidu alaihi wa majma'a arkanuhu, iaitu pengenalan agama dan persoalan-persoalan dan himpunan rukun-rukunnya. Dan poin yang terakhir adalah al-arkan mansusun alaiha fil Quranul Karim. Rukun-rukun ini ada nasnya di dalam Al-Quran. Berikutnya kita pergi pula kepada lughatul hadis. Yang pertama, buniya, iaitu fi'il madhi mabni lil majhul min bana yabni binaan ay ussisun, iaitu yang dimaksudkan dengan buniya ini adalah dibina atau diasaskan. Yang kedua, ala qamsin, iaitu di atas 5 perkara, wa fi riwayati ala qamsatin, yang mana maksudnya ay khamsun da'aimun au khamsatun arkanu wa ala bimakna min, iaitu ala khamsin ini bermaksud 5 tunggak atau 5 rukun. Yang ketiga, syahadah, iaitu penyaksian, ay al-iqrar wa tasdiq, yang bermaksud mengakui dan membenarkan. Yang keempat, an la ilaha illallah, an mukhaffafah man as-sakhila wa ismuha dhamiru sya'nu mahzuf wa aslaha annahu ay asy-sya'nu wal amr. Dan yang terakhir, iqamis salah, iaitu al-madawamah 'alaiha wa fi'luha kamilatun syurut wal arkan mustawfiyah as-sunan wal adab, mendirikan sembahyang, yang bermaksud melakukannya secara berterusan dan mengerjakan semua syarat dan rukunnya serta sunat dan adab-adab ketika mendirikan solat. Itu sahaja daripada saya, akan disambung semula oleh pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Aisyah Sofia binti Muhammad Suzan, nombor metrik 052239. Okey, fiqhul wa ma yurshidu ilaihi hadis. Pertama, bina'ul Islam yushabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam allazi ja'a bihi wallazi yakhruju bihi al-insan min da'iratil kufr wa yastahiqu alaihi jannah wa muba'adati minan nar bil bina'i al-muhkam al-qa'im ala asasi wa qawaid sabitah wa yubayyin anna hadhihi al-qawaid allati qama 'alayha wa tamhiya. Maknanya Rasulullah mengumpamakan Islam yang dibawa baginda dengannya seseorang Islam yang terkeluar dari daerah kekufuran dan melayakkan dirinya memasuk ke syurga serta menjauhkan dirinya daripada neraka.
dengan binaan kukuh yang tegak dari atas asas dan dasar yang tetap. Baginda menjelaskan bahawa dasar pembinaan Islam ialah yang pertama, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ma'nahal al-iqrar biwujudillahi ta'ala wa wahdaniyatihi wa tasdiq bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi wa hadza rukni huwa kal asasi binisbati li baqiyatil arkan. Maknanya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasulullah pesuruh Allah. Makna syahadah ini ialah mengetahui tentang kewujudan Allah dan keesaannya serta membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya. Rukun ini umpama asas jika dinisbahkan dengan rukun-rukun lain. Qala alaihi salatu wassalam, umiltu an aqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, riwayat Bukhari wal Muslim. Sabda Rasulullah, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad sebagai pesuruh Allah, riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah lagi, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala jannah. Sabda Rasulullah lagi, barang siapa yang menyebut tiada Tuhan melainkan Allah dengan penuh keikhlasan, maka masuk ke syurga. Sahih akhrajahul Bazar. Kedua, iqamas solah wal muradil muhafizah ala solah wal qiyami biha ala awqatiha wa ada'uha kamila bi syurutiha wa arkaniha wa mura'ati adabiha wa sunaniha hatta tu'ti samaratiha fi nafsi fayatsraka al-fahsya wal munkar. Maknanya mendirikan solat. Yang dikehendaki dengannya ialah menjaga solat dan mendirikan dalam waktunya, serta pelaksanaannya hendaklah dengan menyempurnakan syarat dan rukun serta menjaga adab dan sunnahnya sehingga ia memberi kesan positif kepada diri muslim. Dengan itu dia akan meninggalkan keburukan dan kemungkaran. Qala ta'ala wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maknanya, dan dirikanlah solat dengan tekun, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Solat wa solatu syi'arin muslim wa inwanu al-mu'min. Qala sallallahu alaihi wasallam, baina rajuli wa baina syarki wal kufri tarkal as-salah, akhrajahu Muslim wa ghairihi, wa qala salatu imaduddin. Hadis hasan, akhrajahu Abu Naim. Maknanya solat merupakan alamat muslim dan tanda seseorang mukmin. Sabda Rasulullah SAW, pemisah antara seseorang lelaki dengan seorang yang syirik dan kufur ialah meninggalkan solat, akhrajahu Muslim dan lain-lain. Sabda Rasulullah lagi, solat itu merupakan tiang agama. Hadis hasan Abu Naim. Ketiga, ita'uz zakah wa hiya i'ta'u nasiba muayyana minal man liman malikin nisab wa tawaffarat fihi syurutul wujub wal ada'i lil fuqara'i wal mustahaqqin. Mengeluarkan zakat, iaitu mengeluarkan bahagian tertentu daripada harta yang cukup nisab dan memenuhi syarat wajib zakat kepada fakir miskin dan kepada mereka yang berhak menerimanya. Qala Allah Ta'ala fi wasfi mu'minin wallazina hum lizzakati fa'ilun. Firman Allah dalam menggambarkan sifat orang mukmin dan mereka yang berusaha membersihkan harta mereka dengan mengeluarkan zakat. Surah Al-Mu'minun ayat keempat. Wa qala wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Firman Allah lagi, dan mereka yang menentukan bahagian harta-hartanya menjadi hak termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan dirinya. Surah Al-Ma'arij ayat 24 hingga 25. Wahia ibadati maliyat yatahaqqaqu bihal adalatil ijtima'iyyah
ويقضى بها على الفقر والعوز وتسود المودة والعطف والاحترام بين المسلمين. Ia merupakan ibadah harta benda, terlaksana keadilan sosial, terhapusnya kemiskinan dan kepapaan, melahirkan kasih sayang, kemesraan dan rasa saling menghormati antara Muslim. Keempat, Al-Hajju wa huwa qasdul masjidil haram fil ashharil hajji wa hiya Syawal wa Zulqa'dah wal ashri awwala min Dzulhijjah wa qiyami bima bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manasik. Maknanya menunaikan ibadah haji iaitu pergi ke Masjidil Haram pada bulan haji, iaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, dan serta melaksanakan ibadah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibadati maliyah wa badaniyah tatahaqqaqu fihi manafi'a katsira lil furdi wal mujtama' wa huwa fawqa dzalik kulluhu mu'tamar islami kabirah wa munasibah azimah li iltiqa'il muslimina min kulli balad. Ia juga merupakan ibadah harta benda dan tubuh badan yang memberi banyak manfaat kepada setiap individu dan masyarakat. Tambahan pula, ia merupakan perhimpunan muktamar orang Islam yang besar dan peluang terbaik kepada pertemuan seluruh umat Islam di seluruh negara. Wa qala Allah Ta'ala wa azin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Maknanya, dan serukanlah umat Islam untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurusnya datangnya dari pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Faqulu minha wa asma'ul ba'isal faqir. Maknanya, supaya mereka menyaksikan pelbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, iaitu orang yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Waliza kana thawabi al-haji aziman wa ajrahu wafiran. Kerana itu pahala mengerjakan ibadah haji besar dan ganjarannya tinggi. Qala alaihi salatu wassalam, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza'u ila jannah. Sabda Rasulullah, haji yang mabrur tiada ganjaran melainkan syurga. Waqad fardul haji fi sana as-sadisah min hijrati biqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Telah difardukan ibadah haji pada tahun ke-6 Hijrah dengan firman Allah, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Surah Ali Imran ayat 97. Yang kelima, Saumu Ramadan. Waqad fardu fi sanati as-saniyah bi hijrati bi qaulihi ta'ala Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumul syahra falyasum. Maknanya berpuasa pada bulan Ramadan yang telah difardukan pada tahun kedua Hijrah dengan firman Allah yang bermaksud masa yang diwajibkan kamu untuk berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangannya menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya,
maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Wa huwa ibadati fiha tathhira lin-nafsi wa samu lirruh wa sihatil jism wa man qama bihamtisalan li amrillah wa ibtigha'i mardatihi kana takfira li sayyi'atihi wa sababan lidukhulihi jannah. Ibadah ini mampu membersihkan jiwa, ketinggian ruh dan kesihatan tubuh badan. Barang siapa yang melakukan kerana mematuhi perintah Allah dan menuntut keredaan Allah, maka ia merupakan penghapusan keburukan dan menjadikan dirinya untuk masuk ke syurga. Qala alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufra ma taqaddama min zambi. Maknanya sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampunkan. Nama saya Dayang Aisyah binti Amir Amzah, umur matrik 052272. Seterusnya, rukun-rukun yang kedua, iaitu irtibat arkun al-Islam bi khawah bi ba'dah. Maksudnya hubungan rukun-rukun Islam. Hubungan rukun-rukun Islam ni terbagi kepada 5. Yang pertama, menaati bihadhihi al-arkan kamila kana musliman kamil al-iman. Maksudnya, sesiapa yang melakukan semua rukun ini, dia adalah muslim yang sempurna imannya. Yang kedua, waman tarakaha jami'an kana kafirun khata'an. Siapa yang meninggalkan semuanya, dia adalah kafir secara muktamad, qat'i. Terusnya yang ketiga, waman ankara wahidata min hakana ghairu muslim bil ijma'. Sesiapa yang mengingkari salah satu amalannya, ijma' ulama mengatakan bahawa dia bukanlah muslim. Seterusnya, waman i'tiqad biha jami'an wa ahmal wahida minha ghairu syahadah kasanan fahuwa fasiq. Siapa yang beriktiqad dengan kewajipan tetapi dia mencuaikan salah satu daripadanya, dia adalah fasik. Yang last sekali, man ata bil a'mal wa akhar bilasanihi majamala fahuwa munafik. Maksudnya di sini, siapa yang melakukan dan dia hanya mengakui dengan lidah secara berpura-pura, maka orang ini tergolong dalam munafik. Seterusnya yang ketiga, khoya al-ibadah. Maksudnya matlamat ibadah. Laisa al-murad bil ibadat bil al-islam suraha wa ashkalaha, wa innama al-murad khoyatuha wa ma'anaha ma'al qiyam biha. Maksudnya di sini, ibadah yang dikehendaki dalam Islam bukanlah gambaran dan bentuknya yang zahir sahaja, tetapi yang dikehendaki dengan ibadah ialah tujuan makna serta perlaksanaannya. Fala tanfa'u solat la tanhi al-fahsya wal munkar. Oleh itu, tidak ada manfaat sembahyang yang tidak dapat mencegah dari perbuatan keji. Bagi contoh lain, contohnya puasa yang pelakunya dia tidak dapat meninggalkan kebatilan, bahkan beramal dengan dia. Maksudnya dia berpuasa tapi dia tetap buat dosa, jadi puasanya tu jadi sia-sia. Wala ya'ni zalika taraka hadhihi al-ibadat idza lam tahaqqa samarataha, innama al-murad hamal al-nafas ala al-ikhlas biha wa tahqiq al-maqsud minha. Tetapi ini tidaklah bererti boleh meninggalkan ibadah jika tidak tercapai hasilnya. Maksudnya, walaupun kita tidak dapat pahala tu, tapi bukanlah bermakna untuk kita tinggalkan ibadah tersebut.
Tetapi yang kehendaki di sini ialah berusaha membawa diri supaya ikhlas beribadah dan cuba capai segala tujuannya. Seterusnya yang keempat, sya'bi al-iman, cabang iman. Laisat hazi al-umur wal mazkura fi al-hadis ya kullu syai'in fil al-islam wa ifma ikhtasar ala zakara al-uhmaytuha wa hunaka umur kasira ghairuha. Maksudnya, perkara yang disebut dalam hadis bukanlah merupakan seluruh perkara yang ada dalam Islam. Namun, baginda Rasulullah berpada dengan hanya menyebut kepentingannya sahaja. Qala alaihi salatu wassalam, al-iman bada' wa sab'una sya'bah. Terdapat banyak perkara yang lain daripada itu, iaitu iman itu lebih daripada 70 cabang. Maksudnya, iman itu banyak cabang, cuma Rasulullah fokuskan kepentingan sahaja. Yang terakhir, wa yufidu al-hadis an al-islam aqidah wa amal fala yanfa'ala duna iman kama annahu la wujud li iman duna amal. Maksudnya, Islam adalah akidah dan amalan. Difahami daripada hadis ini bahawa Islam adalah akidah dan amalan. Oleh kerana itu, tidak manfaat amalan tanpa iman, sebagaimana tidak wujudnya iman tanpa amalan. Jadi, amalan dan iman itu saling bergantung antara satu sama lain.